Selamat pagi semua. Hari ini kita akan teruskan nombor 11 hingga 20 sahaja. Kita tengok nombor 11. Rajah 11 menunjukkan suatu objek P dengan imejnya P prime. Jadi daripada P menjadi P prime. Apakah transformasi? Okey, jadi transformasi kita belajar semasa form 2 ada 3 jenis. Yang pertamanya translasi yang bergerak pada paksi XY. So kita akan nampak penerangan dia boleh ditulis dalam bentuk ini, di mana nombor di atas menunjukkan pergerakan pada paksi X, kiri ke kanan. Kalau bergerak ke kanan, dia akan positif. Kalau bergerak ke kiri, dia akan negatif. Jadi ini negatif 2, maksudnya A bergerak 2 unit ke kiri. Manakala nombor di bawah menunjukkan pergerakan pada paksi Y, maksudnya bergerak ke atas atau ke bawah. Kalau positif, bergerak ke atas. Kalau negatif, bergerak ke bawah. Jadi negatif 4 menunjukkan dia bergerak ke bawah 4 unit. Itu translasi. Kita tengok pantulan pula. Pantulan mesti ada apa? Paksi pantulan. Jadi biasanya dia akan minta kita lukis pantulan ataupun daripada objek dan imej kita perlu lukiskan paksi pantulan itu. Yang terakhir adalah putaran. Putaran mesti kena ada pusat dia dan kita perlu ada sudut putaran yang berkaitan sama ada mengikut arah jam atau arah lawan jam. Jadi kita kembali kepada soalan ini, kita boleh nampak jawapan dia tak mungkin pantulan. Sebab arah ekor dia sama. Jadi out pantulan. Kemudian putaran pun out. Sebab kita nampak dua singa ini berdiri tegak, tak ada putar pun. Jadi out. Jadi ketika tinggal translasi sahaja. 12 ini adalah kembangan 2 kurungan. Kita ada kembangan 1 kurungan dan 2 kurungan. So biasanya kembangan kurungan kita akan kembangan 2 kurungan kita akan nampak ada 4 anak panah kan. Ini dia datangnya. Yang sebelum kita mulakan kita perlu kena pasti negatif dan positif ini belongs to siapa? 2P ini kalau tak ada apa di depan maksudnya positif 2P. 3. Negatif ini belongs to 3. Jadi dia akan bergerak sama-sama. 5P tak ada benda di depan maksudnya dia positif 5P. 4 ada positif maksudnya dia positif 4. Jadi first step kita akan ambil 2P sahaja darab dengan 5P tambah 4 seperti kembangan 1 kurungan. Iaitu 2P darab 5P. 2 darab 5, 10. Ada 2P jadi P kuasa 2. Kemudian 2P darab 4. Kita dapat 8P. So dah siap. Mission complete untuk 2P boleh potong. Jadi kita tinggal negatif 3 darab dengan set yang sama seperti tadi. Itu adalah step yang kedua. Buat macam kembangan 1 kurungan. Jadi 3 kena bawa sekali dengan negatif dia. Negatif darab 5 kita dapat negatif 15P. Kemudian negatif 3 darab positif 4. Negatif darab positif kita dapat negatif 12. Dah siap, step ketiga kita selesaikan sebutan serupa. Maksudnya kita kena settlekan mana-mana yang boleh kita tambah atau tolak. Jadi di sini P kuasa 2 dengan negatif 12 tak ada pasangan lagi. Kita bawa je ke bawah. Ini ada pasangan. Jadi positif 8P tolak 15P. Saya hutang you RM15. Saya bayar RM8. Saya hutang lagi tak? Hutang lagi. Hutang lagi RM7. Dan jangan lupa bawakan P dia. And then 12 kita turunkan ke bawah saja. Jadi jawapan kita adalah C. 13 diberi 2P sama dengan Q per R tolak 4.
cari R. Dan dia bagi kita nilai P dan Q. Jadi P ni kita akan ganti dengan 3. Q ni kita akan ganti dengan negatif 30. So, kita selesaikan ini, kita akan dapat ini. Okay, jangan ditakut-takutkan oleh R tolak 4. You boleh tutup. And then buat macam sekolah rendah. Negatif 30 bahagi apa you dapat 6. Okay. Jadi, you suppose ada jawapan. Negatif 5. 6 kali 5, 30 kan? Okay. Ataupun, you cuba gantikan dengan nombor lain. Okay. Saya nak cari 4. Saya ada 8 dengan 2. Apa yang saya patut buat pada 8 dengan 2? 8 bahagi 2. Jadi, warna biru bahagi warna merah. Negatif 30 bahagi 6. Saya akan dapat ini. So, cepat kan? Tak payah darab 6 darab R tolak 4. Tak payah. Okay. Okay. So, di sini kita guna cara yang lebih cepat. Tetapi, okay, kena berhati-hati juga. Kita nak cari apa? Kita nak cari R. Jadi, R sini positif. Kita biarkan dia di sini. Kita pindahkan negatif 4 ke depan. So, negatif 4 pindah ke depan. Dia akan jadi positif 4. So, saya hutang you RM5. Saya bayar RM4. Saya masih berhutang RM1. Jadi, jawapan kita adalah D. Okay, 14. Okay, yang manakah ketaksamaan adalah benar jika X lebih besar daripada Y? Okay, untuk sesiapa yang tak boleh bezakan simbol ini, you boleh guna cara ini. Tambah satu garis menegak. Dia sudah jadi simbol apa? K kan? Jadi, ini maksudnya kecil daripada. Nombor depan kecil daripada nombor belakang. Ini pun sama. You akan nampak huruf apa? B. Maksudnya nombor depan lebih besar daripada nombor belakang. Okay, jadi untuk dapatkan jawapan, kita boleh buat anggapan. Biar X lebih besar daripada Y. Pilih je mana-mana nombor. Jadi saya pilih X2, Y1 lah. 2 lebih besar daripada 1. Jadi saya gantikan. Ni 2 tambah 5, 1 tambah 5. Jadi, adakah 7 lebih kecil daripada 6? No, salah. Yang kedua, adakah 3 lebih kecil daripada 4? Ya, ini sudah ada jawapan. Kita test sampai habis. Adakah 2/5 lebih kecil daripada 1/5? Adakah 2 kek lebih kecil daripada 1 kek? Salah kan? Ataupun kalau you tak nampak, you boleh tukarkan dia kepada perpuluhan. Adakah 0.4 lebih kecil daripada 0.2? Salah. Last pun sama. Okay, boleh tukar kepada perpuluhan. 2.5 lebih besar daripada 5. Tak mungkin lah. So, jawapan kita adalah B. 15. Yang manakah tentang kecerunan adalah benar? Yang pertama, jarak mengufuk di sini adalah 8. Taklah, ini baru 4. Jadi A sudah out. B, okay. P lebih curam daripada Q, betul. Curam maksudnya dia lebih menenggak lah, nampak menenggak. Okay. P condong ke atas, dia betul. Anak panah sudah menunjukkan. And then Q condong ke bawah. Jadi B macam betul. Kita tengok C pula. S condong ke bawah, betul. Q condong ke atas, betul. S lebih curam daripada Q. S ni nampak lebih rata kalau banding dengan R. Okey, jadi ini sudah salah. D. Pintasan Y ialah 14. Pintasan Y adalah ada kedudukan garis itu memotong pada paksi Y. Itulah. Pintasan X 7. Okey, kedudukan garisan itu memotong pada paksi X adalah 7. Betul. Kita tengok kecerunan, kalau ada 2 pintasan, kita boleh guna negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi, negatif 14 bahagi 7. Kecerunan dia adalah negatif 2. Jadi, dia bagi 2. Salah. Jadi, confirm jawapan kita ialah B. Kita tengok 16. Okay, ini Siti mahu menghasilkan 25 hidangan kuih-tiaw goreng. Jadi, bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Kita boleh nampak jawapan. Udang dengan telur adalah sama. Jadi, kita tak akan kira yang itu.
Okay, kita tengok dulu kuih tiaw. Okay, dia bagi kilogram kan. Jadi 200 gram kita tukar kepada kilogram dengan bahagi 1000. Jadi kita akan dapat 0.2 kilogram kali 25 kali ganda. Kita perlukan 5 kilogram kuih tiaw. Okay, jadi kita outkan yang tadi. Mana yang ada 5 kilogram kuih tiaw? B dan C. So, AD kita boleh out. Jadi sekarang kita tengoklah. Okay. Tauge kita. Okay, ini 50 gram. Jadi kita tukar kepada kilogram bahagi 1000. Kita akan dapat 0.05 kilogram kali 25 kali ganda. Kita akan dapat 1.25 kilogram. Jadi jawapan kita adalah C. Okay, 17. Ini kebarangkalian. Okay, kebarangkalian untuk satu bahan sahaja sebenarnya sama dengan pecahan. Kita tengok soalan. Beg mengandungi 40 kad biru, 20 kad kuning, 14 kad merah. Jika sekeping kad merah dipilih, cari kebarangkalian. So, kebarangkalian dia, formula adalah seperti inilah. P adalah probability, kebarangkalian untuk benda yang kita nak cari. N adalah bilangan benda yang kita nak cari. And then per dengan bilangan sampel. Jadi di sini kita nak cari kebarangkalian untuk kad merah. Jadi kita kena guna bilangan kad merah per sampel dia. Jumlah kad yang ada. Jadi bilangan kad yang ada untuk merah adalah 16 per jumlah. Kita jumlahkan semua. Kita akan dapat 16 per 80. And then kita boleh simplifykan. Kita akan dapat 1/5. Jadi jawapan kita adalah B. Okay, 18. Yang manakah adalah bersamaan dengan X kuasa 2. Untuk X, kita nampak X kuasa 10 bahagi X kuasa 8, asas dia sama. Jadi kita boleh gabungkan. Kalau hubungan mereka adalah bahagi, maka kuasa dia kita akan tolak. Jadi kita akan dapat X kuasa 2. Jawapan sudah ada. Kita cuba lagi. X. Okay. X ada 2 kuasa. Satu dalam kurungan, satu di luar. Kita kena darabkan kedua-dua kuasa itu. So, kita akan dapat X kuasa negatif 2. Salah. C, 0 kali 2 dapat 0. Jadi, X kuasa 0 juga bersamaan dengan 1. D, sama dengan A. Sebab asas dia sama, jadi kita gabungkan. Tetapi hubungan mereka adalah darab. Bila darab, kuasa dia kita tambah. Jadi, negatif 4 tambah 6, kita dapat X kuasa 2. Jadi, di sini kita ada 2 jawapan lah. Sama ada A ataupun D. Okay, 19. Okay, kita nak cari A tolak. Okay, punca kuasa 3 bagi B. So, kita kena cari nilai A dan B yang boleh kita gantikan. So, B sudah ada. Sekarang A sahaja. Okay, jadi kita nak settlekan ini. Saya nak A, jadi saya kena buangkan benda yang bukan A di sini. Iaitu punca kuasa 3 dan negatif. So, macam mana saya nak pindahkan punca kuasa 3 ke belakang? Okay, kita tahu positif ke belakang akan jadi negatif. Negatif, positif. Darab bahagi, bahagi darab. Kuasa akan jadi punca kuasa. Punca kuasa akan jadi kuasa. Jadi, ini punca kuasa 3 akan ke belakang jadi kuasa 3. Okay, jadi kita selesaikan ini, kita akan dapat negatif A bersamaan dengan negatif 64. Saya nak cari apa? Saya nak cari A. Jadi saya kena buang lagi negatif. Memandangkan sini ada 2 negatif untuk 2 nilai ini. Jadi kita boleh terus buang sahaja. Jadi A adalah 64. So kita ganti 64 tolak punca kuasa 3 bagi 27. Nombor apa? Darab dia 3 kali akan dapat 27. You ada kalkulator, boleh je guna kalkulator. Kita akan dapat 3. So, 64 tolak 3, kita akan dapat 61. D. Okay, 20. Yang manakah merupakan lukisan berskala untuk P? Jadi, lukisan berskala ada 3 jenis. Dia boleh sama saiz, dia boleh lebih besar atau lebih kecil. Dia tak boleh lebih gemuk, lebih kurus atau sengit. Okay, itu dia. Jadi, kita tengok A. Okay, tinggi dia 4 unit. Okay,
bahagian mengufuk dia 6 unit. Untuk A, okey, dia sudah kecil. Jadi 3 unit. Jadi sudah kecil. Okey. Separuh. Jadi 6 sudah jadi separuh, 4 pun kena jadi separuh. Betul lah. Jadi jawapan kita A. Kita tengok yang lain D. Okey, bawah dia sudah jadi 7U. Jadi dia sudah besar sebanyak 7/6 kali ganda. So sepatutnya ini adalah tinggi dia. Okey, tapi sini adalah 5 unit, salah. B pun sama. Dia sudah mengecil dari 6U kepada 5U. So 4U sepatutnya kecil 5/6 kali ganda. Salah. C dia sudah besar 2 kali ganda. So 4 sepatutnya pun besar. Tetapi salah. Sini baru 6 unit. Jadi jawapan kita confirm lah A. Jadi untuk kerja rumah hari ini, soalan dia sangat panjang. Jadi tak perlu salin. Apa yang saya nak, you jawab soalan dengan menunjukkan jalan kerja. Dan tunjukkan jawapan tepat sahaja. Contohnya jawapan A, you tulislah A sama dengan apa. BCD tak payah salin lagi. Okay? And then snack gambar nombor 12 hingga 13 dan nombor 18 dan 19 untuk disemak. Jadi saya nak tengok ada 4 soalan untuk disemak. Sekurang-kurangnya 4 soalan. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.